Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Kita sambung hadis yang ketiga. Wa bi qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi' anil Amash an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Wa bihi qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Zakaria ibnu Adi an Ibn al-Mubarak an Muhammad bin Suqah an Abi Ja'far qala kana Ibn Umar idza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditha lam ya'duhu wa lam yuqassir dunah. Wa bi qala haddatsana Hisham bin Ammar ad-Dimashqi qala haddatsana Muhammad bin Isa ibn Sumay' qala haddatsana Ibrahim ibn Sulaiman al-Aftas an al-Walid bin Abdurrahman al-Jurashi an Jubair bin Nufair an Abi Darda qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhkuru al-faqra ونتخوفه فقال الفقر تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. قال أبو الدرداء Sadaqa wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarakna wallahi ala mithlil bayda lailuha wa naharuha sawa. Dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mentaati aku maka sesungguhnya dia mentaati Allah, dan siapa yang derhaka kepadaku maka sesungguhnya dia derhaka kepada Allah. Itu hadis yang ketiga. Hadis pertama kita baca pada malam ni. Hadis ni dari segi perawi, ada perawi yang telah kita lihat sebelum pada ni, iaitu Al-Amash Sulaiman bin Mihran, Abu Saleh yakni Zakwan, dan juga Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Begitu juga kita telah lihat juga Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Jadi apa perlu kita lihat di sini Abu Muawiyah dan Waqi'. Abu Muawiyah ni, ini kunyah dia, nama dia Muhammad bin Khazim Ad-Darir Al-Kufi. Maksud Ad-Darir ni makna dia buta penglihatan lah. Ad-Darir makna buta. Dalam syarah ada menyebutkan bahawa dia buta ni ketika masih lagi kecil. Ini antara ulama hadis yang buta sejak daripada kecil lagi. Seorang yang thiqah, perawi yang paling hafaz ataupun paling kuat ingat dalam meriwayatkan daripada Al-Amash. Maknanya Abu Muawiyah ni kalau dibandingkan dengan perawi-perawi lain, termasuklah Waqi' bin Jarrah ni, beliau lebih kuat lagi. Beliau lebih kuat lagi meriwayatkan daripada orang lain berhubung dengan hadis Amash. Tapi kena ingat, beliau waham, maknanya beliau keliru dalam meriwayatkan daripada orang lain. Itu kata Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribut Tahzib. Jadi
nisbah kepada hadis A'mash Abu Muawiyah yang terbaik. Tapi kalau riwayat orang lain, tidak. Ni dia panggil siqah pada perawi tertentu, tapi dhaif pada perawi yang lain. Tu dia bukan kata semua hadis dia tu daripada semua perawi terbaik belaka, tidak. Dia kena tengok daripada orang tertentu. Ya. Kemudian perawi yang berikut ni Waqi' bin Al-Jarrah Al-Malih Al-Ru'asi, seorang yang siqah, hafiz dan abid. Seperti kita sebut tadi, jika dibandingkan antara Abu Muawiyah dengan Waqi' ni dalam meriwayatkan daripada Al-Amash ataupun Sulaiman bin Mihran, maka Abu Muawiyah ni lebih kuat lagi, lebih teguh lagi. Itu dia panggil perbandingan. Sebab di sini Abu Muawiyah dan Waqi' ni kedua-duanya itu adalah murid kepada Amash. Jadi kalau kita banding dua tu, lebih kuat Abu Muawiyah berbanding dengan Waqi'. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, sesiapa yang taat kepada aku bererti dia taat kepada Allah. Siapa-siapa yang taat kepada aku bererti dia taat kepada Allah. Yang ini sesiapa yang melaksanakan apa-apa yang disuruh oleh aku, bererti dia telah taat kepada Allah. Kerana apa? Kerana apa yang aku perintah, apa yang aku suruh itu, apa yang aku larang, apa yang aku tegah, semuanya itu daripada Allah SWT. Kerana apa? Kerana Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah. Jadi dia tidak suruh, dia tidak perintah, melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan hadis ni diambil daripada ayat Al-Quran dalam nota 18 ni. Hadis ni dia punya asal dia tu, ataupun hadis ni dipetik oleh Nabi SAW daripada ayat Al-Quran yang kita sebut baru ni sebagai bayan takrir. Bayan takrir kepada hadis, kepada ayat, man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Itu bahagia melaksanakan perintah Allah Ta'ala, perintah Nabi. Dia kena taat apa yang diarah oleh Nabi. Kemudian sesiapa yang berpaling, maknanya sesiapa yang buat juga apa yang Nabi larang. Sesiapa yang melakukan maksiat apa yang Nabi tegah, maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi, janganlah engkau berduka cita. Maknanya bererti dia telah sesiapa yang derhaka kepada kamu pada perkara yang kamu tegah, ataupun sesiapa yang tidak patuh pada apa yang engkau suruh, bererti dia telah telah melangari arahan Allah SWT. Dia berpaling daripada engkau, itu bererti dia berpaling daripada Allah Ta'ala. Maka janganlah engkau berduka cita wahai Muhammad. Maknanya surah kepada kami. Maknanya Allah Ta'ala kata surah kepada kami, kami akan uruskan dia tu. Engkau tu tak perlu berduka cita, engkau tidak perlu bersedih hati, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka daripada melakukan kesalahan. Maka kamu kena periksa satu persatu mereka tu setelah daripada kamu memberi arahan, itu luar daripada tugas kamu. Maknanya segala keingkaran mereka itu, ketidakpatuhan mereka itu terhadap arahan kamu, maka suruh kepada Allah. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW tidak menyuruh dan tidak melarang, melainkan dengan perintah Allah, dengan syariatnya dan wahyunya. Sebab Nabi kata tadi, siapa taat pada aku, berarti dia taat kepada Allah. Jadi punca kepada arah itu mari daripada Allah Ta'ala. Bila taat kepada Nabi, berarti taat kepada Allah. Jadi Nabi ni dia menyebut ataupun dia memerintah dengan perintah Allah, dengan syariat Allah, dengan wahyu Allah. Yang ni sesiapa mengerjakan apa yang aku perintahkan, berarti dia mentaati Allah yang memerintahkan aku supaya aku memberi perintah kepada kamu. Macam surat kita lah, urusan yang dipertua baginda. Maknanya
surat tu mari daripada ketua jabatan ke, mari daripada siapa tu, itu arahan daripada kerajaan. Jadi kena patuhlah. Walaupun kita kata macam postman lah, postman tu dia tulis siapa surat. Ataupun seorang ketua kelas yang dilantik oleh guru. Guru kata kepada ketua kelas, siapa-siapa yang bising dalam kelas, tulis nama, suruh pada. Jadi kita ni bantah arahan ketua kelas, berarti kita telah bantah arahan guru, cikgu. Jadi Nabi itu adalah hamba dan pesuruh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak sebagai penyampai wahyu daripada Allah kepada manusia. Oleh itu wajib taat kepada baginda. Kerana taat kepada baginda itu taat kepada Allah. Demikian juga wajib mentaati baginda pada perkara yang ditegah oleh baginda, kerana tidak ada yang ditegah oleh baginda melainkan apa yang ditegah oleh Allah. Ayat tadi jugalah, 2 kali kopi. Tak apalah. Jadi kalau kira sebenarnya tadi tu memadai dengan faqad ata Allah. Cuma hak kita nak pada ayat berikut ni, wa man tawalla tu. Jadi juzuk yang pertama, mayuti'ir rasulah faqad ata Allah tu wajib taat pada perintah Allah, pada perintah Nabi. Wa man tawalla tu derhaka kepada Nabi berarti derhaka kepada Allah. Hadis ini menunjukkan kepada terpeliharanya, menunjukkan bahawa terpeliharanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya ismah, kemaksuman Nabi. Ismah mana maksum. Maksum tu orang yang dipelihara. Kita ni gomo maksum lah, kemaksuman Nabi, kemaksuman imamah. Tapi asal istilahnya ismah. Ismah, maksum tu orang yang terpelihara. Ismah. Ismah. Kalau dalam fiqh dia panggil maksumud dam. Maksumud dam tu orang yang terpelihara darah. Mana dia tidak bersalah, maka orang lain tidak boleh ceroboh. Mana dia dalam keadaan begitu, tiba-tiba kita tumbuk dia, patah gigi, kita kena bayar tu. Dia sepotong gigi 5 ekor unta. Itu maknanya budak tu dikira sebagai maksumud dam, terpelihara darah. Itu ismah. Jadi hadis ini menunjukkan kepada terpeliharanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi seorang yang maksum. Ini kerana Allah memerintahkan supaya mentaati Rasulnya secara mutlak. Man ata' Allah, man ata'ani faqad ata' Allah. May yuti' Rasulah faqad ata' Allah. Itu secara mutlak. Jika baginda tidak terpelihara dalam setiap perkara yang disampaikan, tentu dia, yakni Allah, tidak akan memerintahkan supaya mentaatinya secara mutlak. Mana itu wajah istidlal. Maknanya kalau Nabi ni ada kesalahan, tidak terlepas daripada kesalahan, tidak terlepas daripada dosa, bergelumang dengan dosa, Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan Nabi ni supaya ditaati. Dia macam ginilah kalau kita kata tu guru, tu alim, ulama ni dah. Jadi kita nak tunggu dia belakang. Dia isap rokok, dah. Dia macam-macam lah dia ni. Jadi kita nak tunggu tak boleh. Sebab apa? Sebab perbuatan yang dia buat tu salah. Jadi tak boleh kita nak kata kita kena ikut tok guru sebab tok guru kita ni isap rokok. Jadi orang yang tak faham dia tengok, tengok tok guru kita tak main sunat. Tak payah kita main sunat ni. Jadi tak boleh nak buat pedoman tu sebab dia manusia biasa ni, selain daripada Nabi, tidak ada jaminan terselamat daripada dosa selain daripada Nabi. Hanya Nabi sahaja yang terselamat daripada dosa, maka bila begitu dia wajib ditaati. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya turut Nabi, patuh pada arahan Nabi, berarti Nabi seorang yang selamat daripada dosa.
Jadi kalau Nabi tu ada buat dosa juga, berarti kita diarah oleh Allah Ta'ala supaya buat dosa. Jadi itu tidak dapat diterima. Maka kesimpulan di sini, kita dapat mengetahui bahawa Nabi itu seorang yang maksum, terpelihara daripada dosa, kerana Allah Ta'ala sendiri telah memberi arahan secara mutlak supaya Nabi itu diikuti. Di mana taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Kemudian kedudukan hadis ni, ini adalah hadis sahih lah. Kerana perawi dia tu tak ada masalah. Orang-orang yang tinggi belakang tu, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Imam, Abu Muawiyah, Waqi', Amash, Abi Saleh, Abu Hurairah, semua tu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitabul Jihad. Dalam Kitabul Jihad. Kemudian juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Ahkam. Imam Muslim ada juga meriwayatkan hadis ini dalam bab kelebihan Nabi, kedudukan Nabi. Kemudian Nasa'i dalam kitab Isti'adzah, dalam Kitabul Iman. Imam Nasa'i pun dia ada kitab iman juga tengah-tengah. Tengah-tengah kitab dia tu ada Kitabul Iman. Dalam dua tempat dan juga dalam Musnad Ahmad. Habis hadis yang keempat. Hadis yang ketiga. Hadis yang keempat ni riwayat daripada Muhammad bin Abdullah bin Numair. Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Abdullah ibn Numair. Muhammad bin Abdullah bin Ibn Numair, kadang-kadang Muhammad ibn Numair disebut lagu tu juga. Biasanya Muhammad bin Abdullah bin Ibn Numair ni dia ada meriwayatkan daripada ayah dia. Kalau kita baca Muslim, Imam Muslim kata haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair an abihi. Ayah dia adalah Abdullah bin Numair. Mana dua beranak ia besar dalam hadis ni. Nombor 19, Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Kufi Abu Abdurrahman, seorang yang siqah lagi hafiz. Maknanya orang yang hebat ni. Kata Ibnul Junaid, aku tidak pernah melihat di Kufah ni orang yang sehebat seperti Muhammad ibn Numair. Beliau adalah seorang yang cerdik, pintar. Dia cerdik, bijak, bersama dengan ilmu, bersama dengan faham. Sebab ada juga orang bijak tapi tak sing ngaji. Pandai cara dia. Pandai dia tu jenis pandai bakal orang. Abdullah bin Numair ni, Muhammad bin Abdullah bin Numair ni seorang yang pintar. Dia menghimpunkan antara ilmu, kefahaman dan sunnah dan zuhud. Cukup molek. Mana dia seorang yang menyimpan ilmu, maknanya banyak meriwayatkan hadis. Dia faham pula hadis yang dia riwayat. Dan dia berpegang dengan sunnah, maknanya dia menjauhi bid'ah, tetap teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan dia zuhud, seorang yang tidak mementingkan dunia. Gabung molek 4 perkara tu. Itu sifat Muhammad bin Abdullah ibn Numair. Jadi kalau peribadi seorang lagu ni tak ada lah sempurna molek lah. Ada ilmu, ada kefahaman, ada fiqh, akidah betul, ikut sunnah dan zuhud. Abu Hatim kata hadisnya itu dijadikan hujjah. Ibnu Hibban kata beliau tergolong dari kalangan para penghafal hadis yang teliti dan orang yang warak dalam agama. Itu Muhammad bin Abdullah bin Numair. Jadi beliau mengambil hadis ni daripada Zakaria bin Adi. Zakaria bin Adi bin Zuraid bin Bistam. Dikatakan juga Zakaria bin Adi bin Sa'd bin Bistam Abu Yahya, seorang yang siqah, soleh dan zuhud. Dia orang Kufah juga. Dia pun orang Kufah. Tapi pernah menetap di Baghdad. Seorang yang siqah, seorang yang baik, soleh dan zuhud. Itu kata Ijli.
Kemudian beliau ni mengambil hadis daripada Ibnul Mubarak, yakni Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni terkenal sebagai ahli zuhud jugalah. Ahli zuhud dan ahli warak. Dan dia ada kitab tu, Kitabuz Zuhd, Kitabul Wara'i, kitab-kitab himpunan hadis-hadis tentang perkara yang menimbulkan zuhud, melembutkan hati. Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Marwazi. Al-Marwazi ni nisbah kepada Marwa, satu tempat di sebelah Khurasan. Al-Marwazi. Al-Hanzali At-Tamimi, meninggal pada tahun 181 Hijrah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Beliau merupakan salah seorang tokoh yang hebat yang memiliki sifat-sifat kebaikan, ashabul khair. Beliau seorang yang siqah, teguh, yakni sabat, faqih, alim, pemurah, dan seorang mujahid ataupun berjuang di jalan Allah. Mana ahli jihad juga ni, angkat senjata, menentang musuh. Mana di samping dia sebagai ahli ilmu, ahli zuhud, tapi beliau juga terlibat dalam peperangan, seorang mujahid. Sebab itulah beliau dikatakan sebagai menghimpunkan segala sifat-sifat kebaikan. Sebab nak cari mana ni orang yang sibuk dengan ilmu, pemurah pula, banyak harta dan pemurah, berani berjihad, zuhud pula tu. Kemudian Ibnul Mubarak, dia mengambil daripada Muhammad bin Suqah. Muhammad bin Suqah ni Al-Ghanawi Abu Bakar Al-Kufi. Beliau juga seorang yang siqah dan ahli ibadat. Muhammad bin Suqah ni ambil daripada Muhammad bin Ali bin Husain bin Abi Talib, seorang yang siqah lagi utama. Muhammad bin beliau mengambil daripada Muhammad bin daripada Abu Ja'far ni. Abu Ja'far ni maknanya Muhammad Al-Baqir lah. Muhammad Al-Baqir. Dia kata Abu Ja'far. Abu Ja'far nama dia Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Abu Ja'far Al-Baqir. Orang panggil Muhammad Al-Baqir. Anak dia itulah Ja'far Shadiq ya. Jadi Muhammad Al-Baqir ni dia nikah dengan Ummu Farwah. Ummu Farwah ni cicit kepada Abu Bakar. Cicit ke cucu? Cucu ke cicit? Tak ingat. Ummu Farwah, nama mak dia tu Ummu Farwah. Jadi Muhammad bin Ali ni, yang ni Muhammad Al-Baqir, kunyah ni Abu Ja'far, dia berkahwin dengan Ummu Farwah. Ummu Farwah ni keturunan Abu Bakar. Jadi keluarga Ali dan keluarga Abu Bakar ni dia boleh best duduk sekali. Sebab itulah anak dia tu panggil Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq, lekat Ja'far Shadiq tu kerana dia tu daripada keturunan Abu Bakar. Jadi orang duk kata ahli bait ni dimusuhi oleh sahabat-sahabat Nabi. Itu tak betul. Kenapa? Kerana ada hubungan perkahwinan ataupun hubungan persemendaan antara Alu Ali dengan Alu Abi Bakrin. Ada persemendaan, perkahwinan antara keluarga Abu Bakar dengan keluarga Ali. Jadi molek ni, duduk molek. Jadi ini sejarah ia disembunyikan. Jadi pada kita duk cari keturah tu, baik kita duk tahqiq kedudukan kekeluargaan sahabat-sahabat ni. Orang ni jadi orang ni. Kadang-kadang kita tak serah. Rupanya Muawiyah tu adik ipar Nabi. Setengah orang tu dia tak khabar. Dia duk kutuk macam-macam kau Muawiyah. Bila tahu Muawiyah ni adik ipar Nabi, barulah dia rasa itu sikit. Kalau tidak dia main gitu. Jadi Abu Ja'far ni, yang ni Muhammad Al-Baqir ni,
berkata, apabila Ibnu Umar, dah, anak Sayyidina Umar, jadi tak pelik ni, keluarga juga ni, sebab Sayyidina Umar dia berkahwin dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ni anak Sayyidina Umar, anak Sayyidina anak Sayyidina Ali, Ummu Kulthum. Sayyidina Umar ada berkahwin dengan Ummu Kulthum, apa dah, anak pada Sayyidina Ali. Dia keluarga belakang ni. Jadi Abu Ja'far berkata, apabila Ibnu Umar mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menambahkannya dan tidak mengurangkannya. Jadi Ibnu Umar ataupun nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni, itu sikap dia dalam mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara ramai-ramai anak Sayyidina Umar ni, beliaulah yang dikenali sebagai Ibnu Umar. Walaupun Sayyidina Umar mempunyai ramai anak, namun apabila disebutkan secara mutlak Ibnu Umar, tak kata Abdullah bin Umar ke, maka ia merujuk kepada Abdullah. Beliau memeluk Islam awal lagi di Mekah. Memeluk Islam dia tinggal bersama dengan bapanya, dan ketika itu beliau masih lagi kecil. Beliau menyertai peperangan Khandaq ketika berumur 15 tahun. Mana dari segi sirah Ibnu Umar ni, banyak buah cerdik dia tu. Macam dalam majlis sahabat tu, Nabi tanya, teka, aku nak teka pada kamu, buah pokok gapo? Ia begitu memberi manfaat kepada manusia. Jadi sahabat tak boleh jawab. Pokok gapo yang mana hidup dia tu hidup belaka, banyak manfaat kepada manusia. Jadi sahabat duk mikir pokok dalam hutan. Padahal pokok depan tangga ni je. Ibnu Umar kata, dia ayat kepada Umar, dah, aku nak ayat daripada Nabi jawapan tu, bahawa itu pokok tambah. Sayyidina Umar kata, apa untuk ayatnya? Sebab aku boleh berbangga dengan kepintaran kamu ni, kecerdikan kamu ni. Kemudian dalam senarai dalam senarai ahli mesyuarat sahabat ni, zaman Sayyidina Umar ni, dia ada juga sebagai ahli mesyuarat. Hebat Ibn Umar ni, mana ayah dia letak sebagai penasihat juga, ahli majlis syura juga. Cuma Sayyidina Umar kata jangan calonkan dia tu untuk jadi khalifah. Suruh pada orang ya, tidak suruh, jangan kamu senaraikan dia tu dalam orang calon khalifah selepas daripada aku ni. Jadi Ibnu Umar ni, kata Abu Ja'far, bila mana beliau mendengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menambahkannya dan tidak mengurangkannya, tepat betul-betul. Hadis ini ataupun riwayat ini menunjukkan bahawa Ibnu Umar berhati-hati dalam menyampaikan hadis mengikut lafaznya, walaupun maknanya tidak berubah dengan sebab berlainan lafaz. Ini kerana mengikuti lafaz asal yang dinukilkan itu lebih utama. Macam kita kata apa dah, dalam bahasa Melayu ni banyak kan seerti, lima seerti. Tapi kita tak boleh nak tukar tanpa ada kaedah. Sama juga lafaz-lafaz hadis ni, walaupun makna tu kadang-kadang dia boleh pergi dengan makna yang sama, tetapi lafaz tu boleh jadi berubah makna. Jadi dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Ibnu Umar ni dia mementingkan riwayat bil lafzi, meriwayatkan lafaz tepat dengan lafaz dia tu secara verbatim. Secara verbatim, dia tidak ubah kepada makna pada kalimah yang lain. Dia tidak menambahkan dan tidak mengurangkan, tepat-tepat. Abang kini sempat cukup dengar semua. Kau tengok tu jam masih jauh. Tak ada sebut. Itulah.
Dia kata hadis ni isnaduhu sahih. Mana kemungkinan bertemu tu ada lah. Dia kena tengok tahun wafat Muhammad Al-Baqir bila, tahun lahir Muhammad Al-Baqir dengan tahun wafat Ibnu Umar. Dia meninggal pada tahun 73. Ibnu Umar. Muhammad Al-Baqir ni tak ada sini, tak buh. Kena cek kita tak buh. Tak buh kena bubuh. Tahun berapa wafat? Tak ada sebut sini. Poin yang kedua, kesungguhan para sahabat seperti Ibnu Umar untuk melaksanakan ataupun mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan setiap patah perkataan yang datang daripada baginda. Beliau beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melampaui batas, tanpa mencuaikannya. Buat dengan sempurna. Mana tidak buat takut tambah dah. Tidak, kita kata tidak menghasanahkan perkara yang Nabi tidak buat. Yang ketiga, para sahabat berusaha untuk mengelakkan diri daripada perkara bid'ah dengan menokok tambah atas ajaran baginda. Manakala agama itu sempurna, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmat pada kamu. Mana agama telah sempurna, Nabi wafat dalam keadaan Allah Ta'ala redha kerana Nabi telah menyampaikan agama kepada umat dia sama ada dalam bentuk teori dan juga amali. Maka tidak wajar dicipta, ditambah atas apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini kerana firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum dan kebenaran Allah dan Rasul. Maksudnya jangan kita pergi tambah, jangan kita cipta ibadat sebelum Nabi arah, sebelum Nabi buat. Daripada hadis inilah ulama waktu beri kaedah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal pada ibadat ni haram. Maknanya seseorang tu dia tidak boleh mencipta satu bentuk ibadat melainkan telah ada ibadat tu dibuat ataupun disuruh oleh Nabi. Jadi sebelum ada perintah daripada Nabi, kita tak boleh buat ibadat. Kalau tak ada perintah daripada Nabi, kita tak boleh buat. Macam contoh, kita nak buat semaya khusus hari jadi kita. Hari jadi kita sekali-sekali bulan, kita buat semaya khusus, lepas tu kita buat puasa khusus. Tak boleh. Ataupun kita menetapkan bentuk ibadat juga ni, bentuk pada kaifiat. Walaupun asal tu ada semaya sunat tu ada, tapi kita buat satu bentuk semaya dengan kaifiat tertentu. Ni semaya hari Ahad, ni semaya hari Senin, ni semaya hari Selasa, hari Rabu. Masing-masing tu dia ada bacaan. Minggu depan baca tu, tak baca orang lain. Lagu tu lah perjalanan. Tu perkara bid'ah. Walaupun kaifiat semaya hari-hari ni ada dalam kitab tertentu, tak silapnya dalam kitab apa, Qutul Qulub ataupun kitab Al-Ghunyah,
Al-Ghunyah Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani. Semaya hari tertentu, tak boleh. Ulama Syafi'iyah pun ada tegur juga penetapan lagu tu. Penetapan semaya khusus pada hari tertentu. Macam juga walaupun Imam Ghazali dia menyebut ada doa khusus ketika setiap kali membasuh anggota ketika berwuduk tu, dia Imam Ghazali dia sebut masa basuh muka ni baca masa basuh tangan ni baca dah, masa sapu kepala ni baca masa basuh kaki ni baca tapi Imam Nawawi dia tegur. Imam Nawawi dia tegur dia tegur, kata bacaan tu tidak sabit daripada Nabi SAW, dan kita tak boleh nak itulah. Sebab kalau dia baca doa tu jadi lambat pula. Duk habis masa duk habis masa nak baca doa, kita ambil semaya, sedangkan kita nak semaya. Jadi ada teguran daripada Imam Nawawi bahawa tidak ada bacaan yang tertentu yang khusus bagi setiap basuhan anggota tu. Masyhur daripada Ibnu Umar bahawa beliau mengikat diri dengan lafaznya, mana dia telah iltizam untuk menerima, untuk menyampaikan hadis yang dia terima seperti yang dia dengar. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya At-Tamyiz daripada Ishaq bin Sa'id daripada ayahnya bahawa aku tidak pernah melihat seorang yang sangat menjaga hadis berbanding dengan Ibnu Umar. Sama juga kita baca dalam perjalanan hidup perjalanan hidup Ibnu Umar ni, oleh kerana dia ni pun adik ipar Nabi juga, Ibnu Umar ni, sebab Nabi berkahwin dengan Hafsah. Jadi Ibnu Umar ni adik ipar Nabi. Jadi ada ketikanya Ibnu Umar ni dia menggembara bermusafir bersama dengan Nabi SAW. Dia adalah tempat-tempat persinggahan Nabi itu, dan Nabi semaya, dia pun sampai tempat tu dia pun semaya juga. Dalam kitab ni ada sebut Ibnu Umar ni begitu teliti nak menepati Nabi SAW, hak kita panggil sebagai ittiba' suri, ikut satu persatu perjalanan hidup Nabi ni. Bila mana dia lalu pada satu tempat, dia senyum, dia ketawa. Jadi orang tanya, apa ketawa? Sebab sin ni lah Nabi ketawa. Siapa setara tu? Dia jaga. Jadi warak Ibnu Umar ni, siapa setara tu dia ikut Nabi SAW. Ini dalam perkara biasa. Dalam perkara syariat lebih-lebih lagi lah. Hak tu lebih-lebih lagi perlu dijaga. Macam setengah orang tu dia suka sangat jaga benda-benda lagu ni. Hak benda besar tu, hak arahan Nabi, perintah Nabi tu dia tidak berapa cara. Jadi dia kena tepat. Hak ni sebagai tambahan. Jadi hak arahan syariat, ajaran Nabi tu, hak tu kena pegang kemah kemih. Kemudian kita nak ikut dari segi makan, minum Nabi, pakaian Nabi, rambut Nabi, baju Nabi tu, hak tu perkara kedua. Itu panggil ittiba' suri. Ikut perjalanan Nabi. Kemudian hadis yang berikut ni, riwayat daripada Hisham bin Ammar ad-Dimashqi. Hisham bin Ammar bin Nusayr Abul Walid As-Silami, seorang khatib, maknanya ahli pidato, muqri, guru Al-Quran, muhaddis dan alim di Dimashq. Ibnu Ma'in mengatakan beliau seorang thiqah, akan tetapi ketika umurnya lanjut ingatannya berubah, dan beliau menerima apa sahaja yang dikatakan kepadanya. Ini dipanggil talqin. Ini talqin dalam hadis ni, bukan talqin orang mati tu. Dia talqin ni dia ada 3. Dekat nak mati tu kita kata la ilaha illallah pada orang nak tengah mati, dan nazak dia pun la ilaha illallah juga. Itu dipanggil talqin. Satu lagi talqin ni setengah orang duk terima, iaitu lepas daripada mati. Wahai fulan ibni fulanah, apabila datang kepada kamu malaikat, maka jawablah lagu ni. Waktu tu talqin. Ramai ulama mengatakan itu benda bid'ah muhdath.
Sebab hadis yang mensabitkan ada talqin lepas daripada kebumian itu adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Walaupun ada ulama kata ada sokongan, tapi sokongan itu cerita lain. Kalau sokongannya istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Beristighfarlah untuk saudara kamu yang mati ni dan mintalah keteguhan kepada dia, untuk dia, supaya dia boleh jawab soalan muka nakir, kerana dia sedang disoal. Hak tu lain. Hak tu ajar mu jawab gini. Hak Nabi kata doa untuk dia, biar dia teguh dapat jawab. Istighfar, doa keampunan untuk dia. Jadi itu dua cerita yang berbeza. Talqin hak ni orang kata pada dia, ni hadis syekh dah gini. Dia pun jalah, dia pun lepas pada tu dia pun cerita mengikut apa yang dibacakan kepadanya. Dia pun tak ingat hadis tu dia tulis mana, dia terima mana, dia pun tak ingat. Cuma ada orang mari kata pada dia hadis syekh ni lagu ni. Jadi lepas daripada tu dia pun menyampaikan hadis seperti mana yang diceritakan kepada dia. Itu dia panggil talqin. Oleh itu hadisnya terdahulu lebih sahih. Maknanya hadis dia hak kemudian tak molek, lemah, tetapi hadisnya terdahulu itu siqah. Kemudian beliau mengambil hadis ni daripada Muhammad bin Isa bin Sumay bin Al-Qasim bin Sumay Al-Umawi, seorang yang saduq, melakukan kesilapan dan melakukan tadlis serta dituduh dengan fahaman qadariyah, maknanya tidak terima takdir. Jadi dia banyak melakukan kesalahan dan melakukan tadlis. Ni maksud tadlis, dia menyembunyikan sebahagian daripada gurunya yang tidak siqah. Jadi dia ni ambil riwayat daripada macam-macam ulama, macam-macam perawi. Ada hak siqah, tapi bila sampai pada tempat gurunya itu yang tidak siqah, dia pun tak sebut. Tak sebut guru dia tu, dia sembunyikan gurunya itu daripada pengetahuan orang lain. Dan dia dituduh dengan berfahaman qadariyah, maknanya tidak sabit, tapi ada orang duk kecek. Abu Hatim mengatakan hadisnya ditulis tetapi tidak dijadikan hujjah, sekadar nak catat untuk buat iktibar, sokongan untuk tujuan mutabaah boleh. Spare, saya tak tanya spare lah, dia bersama mana dah cik lah. Awak boleh nyapa ke apa kedai tayar. Jadi hadis dia ni dibuat spare, sekadar ditulis tetapi tidak boleh dijadikan hujjah. Kalau ada hadis yang lemah sepertinya melalui tariq yang lain, bolehlah nak gabung jadi hasan li ghairi, jadi hasan li ghairi. Jadi hadis dia ni tidak dijadikan hujjah. Ibnu Hibban mengatakan beliau seorang yang lurus hadisnya. Maknanya hadis dia tu boleh diterima. Boleh diterima apabila beliau menyatakan sama dalam periwayatannya. Maknanya dia menjelaskan daripada siapa yang dia riwayat dan bagaimana cara periwayatan. Sebab kadang-kadang dia kata saya, macam contoh, saya mengambil hadis daripada macam contoh, saya belajar hadis daripada Syekh Zakaria contoh. Tu bila dia tak bertemu dua tu, dia kata saya belajar hadis daripada Syekh Zakaria, itu bohong. Sebab dia dengan Syekh Zakaria tu tak ada bertemu. Kalau dia kata saya mengambil hadis ni daripada Syekh Zakaria, ada ihtimal tu. Dia ambil langsung, dan ada ihtimal, ada kemungkinan dia ambil dengan melalui orang lain. Dia tak sebut tengah. Jadi tak sebut tengah tu, itu dianggap sebagai tadlis. Jadi dalam istilah hadis ni dipanggil riwayat an-anah. Seorang perawi mudallis bila dia meriwayatkan secara an-anah, an tanpa menyebut hadasana, maka hadis dia tu, kalau dia seorang mudallis, hadis dia tu tidak diterima. Macam di sini
Tak apalah. Muhammad bin Isa bin Sumai ini dia ambil daripada Ibrahim bin Sulaiman dengan lafaz haddatsana. Dia tasrih bis sama'. Tapi kalau dia riwayat an, macam haddatsana Muhammad bin Isa bin Sumai an Ibrahim. An Ibrahim tu belum tentu lagi dia bertemu. Tapi kalau dia kata haddatsana, tu dia bertemu. Jadi an tu daripada tidak semestinya ada pertemuan. Ada kemungkinan tidak bertemu. Jadi kalau seorang itu perawi yang mudallis, maka riwayat dia tu tidak boleh diterima kerana dia ada menyembunyikan guru tertentu. Itu yang dikatakan menyatakan sama'. Menyatakan sama' tu haddatsana. Haddatsana tu maknanya menyatakan sama'. Sama' tu mendengar. Sama' tu mendengar. Ya ada buku koma ada atas tu. Ada. Kemudian beliau mengambil daripada Ibrahim bin Sulaiman Al-Aftas Al-Dimashqi. Ni ada orang Dimash belakang ni. Seorang yang siqah lagi teguh, namun beliau memursalkan hadis. Maknanya ada dia buat guru di tengah. Macam seorang pengikut tabi'in, dia buat tabi'in tengah. Kadang-kadang tabi'in, kadang-kadang ada satu sanak tu 4 orang tabi'in. Jadi mungkin dia atba'at tabi'in ni, dia buat seorang tabi'in jadi tinggal 3 orang. Tu makna dia itu dipanggil memursalkan hadis. Ada perawi yang digugurkan olehnya. Ibrahim ni ambil daripada Al-Walid bin Abdurrahman Al-Jurashi. Beliau seorang yang siqah seperti mana yang dinyatakan oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Khirash, Abu Hatim, Muhammad bin Aun dan Ibnu Hibban. Biarlah. Kemudian beliau mengambil daripada Jubair bin Nufail bin Malik bin Amir Al-Hadrami. Hadrami itu Hadramaut lah. Beliau seorang mukhadram. Mukhadram ni istilah yang merujuk kepada tabi'in, iaitu sempat dengan zaman jahiliah dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukhadram sahabat tak? Mukhadram tak? Sahabat. Mukhadram ni seorang sahabat. Ia sempat dengan 2 zaman, zaman jahiliah dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sempat jumpa Nabi, dia masuk Islam awal dan jumpa Nabi. Macam Uwais Qarni lah. Yalah. Jubair bin Nufail bin Malik. Mukhadram. Sempat dengan zaman jahiliah. Ni, yalah. Sempat dengan zaman jahiliah dan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memeluk Islam di zaman Khalifah Abu Bakar. Lepas daripada Nabi wafat baru dia Islam. Jadi dia tak bertemu dengan Nabi lah. Abu Hatim mengatakan beliau seorang yang siqah dari kalangan tabi'in yang utama di Syam. Itu Jubair. Kemudian Jubair ni dia mengambil daripada Abu Darda. Abu Darda ni nama dia Uwaimir bin Zaid Al-Ansari Al-Khazraji. Dia pokok Khazraj. Khazraj. Jadi disebut Al-Ansari dulu baru Khazraj. Dia tak sebut Al-Khazraji Al-Ansari. Maknanya di sini latar belakang kabilah tu tetap dijagalah, walaupun kita kata Nabi telah mempersaudarakan antara Aus dan Khazraj dah. Tidak kata campur tak kenal dah. Ni Aus Khazraj. Tidak. Dia masih lagi dapat dibezakan. Cuma tak balah dah lah. Tak balah. Sebab kita dengan orang besuk lah. Tak, sebab orang besuk. Tak. Kecek selain tular pun, tapi tetap dah mau gandung. Tak, kawin Kelantan. Jadi kalau pasukan bola pun, dia pun sokong hak belah tu. Tidak belah ni walaupun selain sama. Sebab dia kira negeri. Jadi identiti tu tak apa kita kekalkan. Maknanya identiti kabilah Khazraj tu tak apa dikekalkan. Bukan kata bila masuk Islam ni habis. Tak ada bangsa pengenalan orang tu asal gini. Itu tak tertalih tu. Dia kena kekalkan. Kalau tidak jadi macam Indonesia lah. Kalau Cina pun hilang identiti dia.
Siapa tak boleh kecek Cina, bahasa tu hilang. Sebab bangsa Indonesia tu lebih mengatasi. Jadi dia kena kekalkan juga bahasa tu. Abu Darda ni, beliau memeluk Islam ketika peperangan Badar dan diuji dengan begitu hebat dalam peperangan Uhud untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda terkenal dengan ilmu, kebijaksanaan dan ketakwaannya serta tidak cinta kepada dunia. Itu cerita Abu Darda. Abu Darda tu bini dia Ummu Darda. Beliau pernah menjadi qadi yang dilantik oleh Umar Al-Khattab di Dimash. Jadi sebab itulah hadis-hadis ni kalau kita tengok perawi dia tu daripada Dimash ramai. Mungkin hadis ni diterima oleh perawi-perawi Dimash tu ketika Abu Darda berada di Dimash, di Damsyik, sebagai gubernur pada waktu itu. Berapa lagi kita? Awal lagi tak? Tak masuk lagi hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada ketika kami sedang berbincang-bincang tentang kefakiran. Pusing ni, tak ada harta, fakir belaka ni. Sebab ada hadis walaupun tidak kuat, kadal fakru an yakuna kufra, hampir kekufuran itu membawa, hampir kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Mana bahaya ni, sebab orang boleh berubah agama kerana kefakiran. Jadi sahabat-sahabat ni bincang, dia bimbang tentang kefakiran. Kemudian Nabi SAW mari al-faqra. Al-faqra tu dipanggil hamzah istifham. Ini macam dalam Quran itulah al-ana. Sekarang ni Fir'aun baru kamu nak beriman. Itu al dia panjang tu sebagai tanda soal. Demi nyawaku di tangannya, pasti dunia akan dicurahkan kepada kamu dengan hebatnya. Mana melimpah ruah, dunia ni akan dibukakan kepada kamu dengan begitu banyak, sehingga tidak ada yang memalingkan hati kamu melainkan dunia jua. Mana kamu terpesona dengan dunia ni, tinggal habis. Demi Allah, sesungguhnya aku tinggalkan kamu dalam keadaan seperti putih, malam dan siangnya sama sahaja. Itu hak bagian nak dengan bab ni. Cuma hak setengah-tengah ni, nombor 32, hadis ini merupakan pemberitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Ini tak panggil mukjizat, ini dia panggil a'lamun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Maknanya dia sebagai seorang nabi ni, dia dapat memberitahu benda akan datang. Sebab istilah mukjizat ni maknanya ada cabaran. Mana ada cabaran, permintaan daripada, cadangan daripada pihak kafir, maka Nabi pun sahut cabaran dan Nabi tunjukkan sesuatu tanda dan motu lemah, tidak dapat menghadapi. Itu mukjizat. Adapun pemberitahuan Nabi tentang berita akan datang ni, dia panggil a'lamun nubuwah, alamat-alamat kenabian ataupun ramalan kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang akan umatnya apabila berhadapan dengan ujian kekayaan. Mana berbanding dengan kefakiran, Nabi lebih bimbang ujian kekayaan dan kemewahan. Kerana ia boleh menyebabkan mereka berpaling meninggalkan kebenaran walaupun ianya sangat jelas. Waktu Nabi bimbang, fakir ni dia boleh sabar lagi. Tapi kalau dah kaya mewah ni, dia mula. Bila manusia tu rasa kaya lah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.
Manusia ni dia boleh sombong takabur bila mana dia rasa kaya. Jadi Nabi SAW ni, maknanya perintah supaya kita ikut sunnah Nabi ni, kerana waktu Nabi SAW meninggal dunia, maknanya agama telah sempurna. Jadi keadaan itu seperti putih, jelas, terang, cerah. Nombor 34, maksudnya aku tidak akan berpisah daripada kamu, melainkan aku telah menyerahkan kepada kamu semua urusan agama. Mana tak perlu kamu rasa ni tak cukup Nabi buat ni, jadi kita pun nak buat. Tak rasa benda molek, apa salahnya? Tidak. Sebab Nabi telah tinggalkan agama, ibadat, perkara nak dekatkan diri kepada Allah SWT dengan jelas, dengan sempurna. Dan aku menjelaskan kepada kamu jalan yang lurus, atau aku telah berusaha untuk memperbaiki keadaan kamu. Maknanya kamu jadi orang baik-baik ni, sehingga kamu berada dalam seperti ini, yakni jelas dan terang tentang agama. Mana tidak ada kesamaran tentang agama, jelas belaka. Terutamanya Nabi seorang Arab, sahabat orang Arab. Jadi Nabi hurai Quran, Nabi baca hadis pada sahabat, sahabat faham molek. Maka sebab itulah orang kemudian bila mereka nak memahami Al-Quran dan hadis Nabi, mereka kena faham mengikut ma'hudul Arab, mengikut yang difahami oleh orang Arab pada waktu turunnya Quran. Sebab sahabat terima Al-Quran, sahabat sebagai seorang Arab, jadi kita kena faham mengikut kefahaman sahabat orang Arab pada waktu itu. Orang Arab zaman lain ni tak boleh buat Al-Quran. Dia kena ambil bahasa Arab, kefahaman tentang Arab, kaedah Arab mengikut orang Arab zaman sahabat dulu. Faham situ. Sebab itulah dalam bab ni kita kena faham perjalanan sahabat tu. Jadi Nabi meninggalkan sahabat dia ni dalam keadaan seperti putih, kal baydha. Lagu mana malam dan siang itu sama saja. Bukan kata tak ada malam, tak ada siang. Tak, maknanya kalau malam, kalau siang tu cerah, kita boleh cari bagai hilang. Malam pun kita boleh cari juga. Maknanya ayat Quran, mana-mana ayat kita baca, mana-mana ayat yang dibaca oleh sahabat, semua sahabat boleh faham. Serupa je. Ibarat macam orang hafal Quran lah. Orang hafal Quran ni kalau dia ingat molek, baca juzuk amma ke, serupa dengan juzuk 17. Dah. Tapi kalau hak ingatan kaca, tak ingat molek, hak dia lacanya ayat-ayat tertentu. Fatihah. Hak lain tak boleh baca seperti Fatihah, rasa mimpi lah. Maknanya tak lacak. Maknanya Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat ni tidak ada lagi kesamaran. Ibarat seperti malam dan siang tu sama. Walaupun malam tu lain, siang tu lain, tapi nak sebut terang, jelas. 35. Sifat petunjuk yang dibawa oleh baginda, sifat petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita, begitu jelas, sehingga kita tidak memerlukan lagi kepada sebarang petunjuk yang lain untuk membawa kita ke jalan Allah. Cukup dah, sempurna dah. Jadi kalau Nabi tak sambut hari jadi dia, kita tak payahlah sambut jadi diri kita dan diri Nabi. Tak. Sebab kesyukuran kita tu, ataupun kita syukur dikurniakan Nabi tu bila kita mematuhi, menjaga sunnah dia. Cukup itu dah. Atau keadaan hati kamu yang putih bersih. Maknanya Nabi telah tarbiyah, telah tazkiyah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Mana Nabi telah mensucikan hati-hati kamu menjadi putih bersih daripada condong kepada kebatilan. Maknanya putih itu merujuk pada hati. Satu, putih itu merujuk pada ajaran agama. Satu lagi keadaan hati bersih, baik. Tidak dipalakan daripada tawajuh ataupun tumpuan kepada Allah dalam keadaan suka kerana limpahan rezeki
dan dalam keadaan duka kerana kefakiran. Maknanya tahu dah, bila fakir sabar, bila kaya syukur. Tidak kata bila kaya lupa diri, bila fakir mecuk dengan Allah Ta'ala. Sungguh pun sifat sunnah seperti cahaya matahari yang terang benderang, namun ada sahaja golongan yang meraba-raba dalam kegelapan, kerana mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun mendakwa mengikuti Nabi. Ada. Tuan-tuan kata, ada Nabi pun kita tak boleh nak amal, kerana kena tengok dulu huraya ulama. Jadi ulama mana hurai? Bukan semua ulama juga. Ulama dia kena. Tu bahaya tu. Sebab itulah, dari segi kitanya, maknanya ikut sunnah Nabi, mengikut kaedah yang disusun oleh ulama muktabar, mengikut kefahaman ulama muktabar. Kalau mengikut kefahaman ulama muktabar ni tak ada piyah ada siapa gapo semua. Jadi ada saja ya cuba cari jalan lain, sama ada shortcut ke ataupun jalan hok payah. Sebab nak menuju pada Allah Ta'ala ni, jalan telah ditunjukkan oleh Nabi, tapi ada orang nak cari jalan shortcut ataupun sengaja macam driver taksi nak metal lebih. Akibatnya mereka menyeleweng daripada jalan kebenaran. Oleh itu mestilah ada di kalangan umat ini yang sentiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjuang untuk mengajak manusia kepadanya dan tetap istiqamah menegakkannya. Jadi nombor 36, keadaan seperti sinar matahari ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menjelaskan dengan sempurna untuk umat ini. Tidak ada satu jalan yang mendekatkan diri kepada Allah melainkan baginda memerintahkannya. Cara nak dekat pada Allah Ta'ala Nabi telah tunjuk. Dengan doa, dengan zikir, dengan semaya sunat, dah. Nabi telah tunjuk belakang dah cara dia. Dan tidak ada kejahatan yang menyebabkan manusia jauh dari Allah melainkan baginda melarangnya. Nabi kata mudah kan? Iyakum wa muhdatsatil umur. Berwaspadalah kamu terhadap benda-benda reka, benda-benda baru. Jadi benda ia bercanggah dengan sunnah Nabi, benda yang Nabi tidak pernah suruh sebagai ibadat ke, jangan kita tebing buat. Manusia berselisih pendapat sehingga menjadi berpecah belah. Siapa macam-macam firqah, siapa 70 lebih firqah. Kerana mengikuti hawa nafsu mereka, yakni mengikut akal fikiran mereka tanpa merujuk kepada wahyu. Masuk hawa nafsu ni, maknanya mereka menggunakan akal fikiran semata-mata tanpa tanpa merujuk kepada wahyu. Mengikuti fikiran mereka semata-mata lalu tidak lagi berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka terpengaruh dengan syubhat yang dibawa masuk dalam agama dan fahaman falsafah luar yang diterjemahkan oleh Khalifah Ma'mun. Jadi capu. Ni apa Jauhar, ni Arak, ni Kam, ni macam-macam lah, capu habis. Mutahayyiz lah, jihad, makan ke apa semua ni. Maknanya diambil istilah-istilah, konsep-konsep falsafah ataupun disebutkan sebagai 10 kategori Aristotle tu. Dan kategori Aristotle tu digunakan untuk menafsirkan akidah, itu salah. Hadis ini adalah hadis hasan kerana perbincangan tentang kedudukan Muhammad bin Isa, mana tak boleh jadi sebagai hadis sahih. Jadi dia rendah kepada hadis hasan, tak boleh naik kepada hadis sahih. Walaupun perawi-perawi dia tu ramai yang siqah, dipercayai, sepatutnya jadi hadis sahih. Tetapi oleh kerana ada pertikaian, ada perbincangan tentang Muhammad bin Isa dan Hisham bin Ammar, maka hadis ini tidak mencapai tahap sahih tetapi hasan sahaja. Sementara perawi yang lain semua mereka adalah siqah. Maknanya kalau ada tarik yang lain hak boleh sokong hadis ni tak apa. Tapi hasan pun boleh dah. Boleh beramal dah. Jadi Abu Darda pun kata seperti mana Nabi kata,
Nombor 37, ini menunjukkan sikap, sikap tu. Mai mana gitu tu. Sikap. Ini menunjukkan sikap sahabat dalam menerima dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi mereka tu sami'na wa ata'na. Sikap sahabat sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Jadi kita minggu depan salah lagi. 7 bulan. 7 bulan pula. Berapa bulan balik? 30. 30. Baru siapa? 31 tu Ahad.